Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Harenti Cumatusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Paris bagi keberangkatan rasmi ke Republik Perancis. Usaha membangun individu berkaliber penting untuk memenuhi jangkaan masa depan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Paris bagi keberangkatan rasmi ke Republik Perancis pada 13 hingga 14 Oktober 2023. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Matin. Keberangkatan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia adalah atas jemputan Tuan Terutama Emmanuel Macron, Presiden Republik Perancis. Negara Brunei Darussalam dan Republik Perancis telah menubuhkan hubungan diplomatik pada bulan Mei 1984 dan sejak itu, kedua-dua buah negara mempunyai kerjasama yang luas dalam bidang ekonomi, tenaga, pertahanan, pendidikan dan kebudayaan. Kali terakhir, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke Republik Perancis bagi keberangkatan rasmi adalah pada tahun 2008. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang Paris Orly dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Bernard Renaud Faber, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara Brunei Darussalam dan Mr. Bernard Pitcher Marilyn, Deputy Prefect of Airport Security. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekeramajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Puan Yang Terutama Datin Perukah Haji Rakia binti Haji Berlamin alias Hamin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Perancis. Pentingnya pembangunan kepimpinan dalam persekitaran hari ini yang tidak menentu, tidak stabil, rumit dan sentiasa berubah. Matlamat ini boleh dicapai melalui kerjasama awam dan tentera sebagai pendekatan One Ministerial cara mencapai pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation seperti yang digariskan dalam Kertas Putih Pertahanan 2021. Perkara tersebut antara yang ditekankan oleh Yang Berhormat bin Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua semasa Majlis Penutupan Program Perkembangan Eksekutif Siri ke-18 bagi pegawai-pegawai kanan kerajaan. Majlis diadakan di Mes Pegawai Bolkiah Garrison pagi tadi. Yang Berhormat juga menggariskan kepentingan untuk terus membangun individu yang berkaliber tinggi, profesional, boleh dipercayai dan mahir dalam mengemudi kerumitan untuk memenuhi jangkaan masa depan. Melayu Islam Beraja, tegas Yang Berhormat akan kekal berperanan sebagai falsafah negara yang membimbing setiap keputusan bagi memastikan identiti negara yang unik dan terus terpelihara. 30 peserta menerima sijil tamat kursus program selama 3 bulan yang dikendalikan oleh LKY SPP National University of Singapore ini dihasrat untuk menyediakan ilmu dan latihan kepada pegawai-pegawai kanan mengenai perspektif dan rangka kerja konsep dalam bidang dasar awam dan pengurusan.
Sempena Majlis Convocation Politeknik Brunei ke-9 yang akan berlangsung pada 19 Oktober ini, petang tadi diadakan Majlis Pembukaan Rasmi Pesta Konvo Politeknik Brunei PB. Pesta diadakan di PB Jalan Ong Sumping. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengarah Datin Seri Paduka Haji Zaiti Sufina binti Pengarah Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal selaku pengerusi Lembaga Pengelola Politeknik Brunei. Pelbagai aktiviti diketengahkan termasuk pameran projek tahun akhir pelajar PB yang terpilih dan hari pemesaran kerjaya. Pesta konvo diadakan sehingga 15 Oktober ini. Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB meraihkan ulang tahun ke-10 pengoperasian pesawat Boeing 787 Dreamliner. Bersempena itu, para penumpang penerbangan BI-423 dan BI-424 semalam disambut dengan cenderamata edisi khas dari RB dan Boeing di lapangan terbang-terbang Sechangi, Singapura. Hadir Tuanan Terutama Lawrence Bay, Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke negara Brunei Darussalam dan Puan Terutama Karen McClellan, Duta Besar Setiausaha Mutlak Amerika Syarikat ke negara Brunei Darussalam. Pengesanan awal adalah sangat penting bagi mengawal kanser payudara, serviks dan kolorektal. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Peranan dan tanggungjawab bagi memakmurkan masjid bukanlah hanya diserahkan kepada pegawai masjid sahaja, namun Jawatankuasa Takmir Masjid juga berperanan bagi menggerakkan sebarang bentuk aktiviti ke arah mengimarahkan masjid. Perkara itu antara yang dijelaskan semasa majlis penyerahan surah lantikan Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Penanjung bagi sesi 2023 hingga 2025 semalam. Penyerahan surah lantikan kepada 54 orang ahli Jawatankuasa Takmir Masjid disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bagi mewujudkan nilai-nilai kerohanian, hidup beragama, bermasyarakat dan juga Pusat Dakwah Islamiah melalui urus setia program keagamaan belia dengan kerjasama Badan Sukarelawan Belia Dai awal pagi tadi mengadakan program Pejuang Fajar kali ke-11. Hadir Awang Ruslan bin Haji Sulaiman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah, pengisian program Qiyamul Lail dan sembahyang subuh berjemaah serta kuliah subuh bertajuk Hidup Bernadikan Al-Quran disampaikan oleh Dr. Muhammad Abduh, Profesor Madya Universiti Brunei Darussalam. Hari Kiamat merupakan antara 5 perkara gaib yang dirahsiakan waktu dan harinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kebanyakan tanda-tanda ataupun alamat-alamat kecil hari kiamat itu telah dan sedang berlaku di dalam kehidupan. Khutbah Jumaat bertajuk Peringatan Sebelum Hari Kiamat menjelaskan tanda-tanda tentang menjelangnya hari kiamat merupakan satu hikmah yang paling besar kepada seluruh manusia. Ia merupakan tanbih ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang masih dipinjamkan usia dan kehidupan, kita hendaklah sentiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita agar kita tidak lalai dan leka dengan urusan hal ihwal duniawi. Selagi kita masih diberi nikmat usia, kesihatan dan banyak lagi, marilah kita mempersiapkan diri dengan memperbanyakkan amal ibadah dan amal kebajikan sebagai bekal untuk menuju kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Kerana kita tidak tahu bilakah tiba masanya ajal itu datang memanggil kita. Mudah-mudahan dengan yang demikian kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mendapat husnul khatimah, yaitu kesudahan yang baik, dan bukan su'ul khatimah, yaitu kesudahan yang buruk. Amin ya rabbal alamin.
Berat badan berlebihan, merokok, sejarah keluarga dan sejarah perubatan antara faktor yang menyumbang kepada kanser payudara. Bagaimanapun, inisiatif kawalan kanser, rangka kerja dan kemudahan pencegahan telah dilaksanakan di negara ini untuk menangani penyakit tidak berjangkit itu. Perkara tersebut dikongsikan oleh Pengarah Pusat Kanser Brunei, Pantai Jerudong Specialist Center PJSC semasa ditemui RTB sempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara bulan Oktober ini. Datuk Seri Lela Jasa Dr. Babu Sukumaran juga mengongsikan terdapat 3 jenis kanser dan beberapa maklumat penting seperti pengesanan serta penjagaan dan sokongan. Detection is very important. That is the most important message. There is actually a lot of data, information saying that 1/3 of our cancer deaths, 1/3 can be prevented by early detection and routine screening in Brunei since October 2020. There are 3 cancers we do routine screening. One is breast cancer, because breast cancer is the commonest cancer in females. Number 2 is cancer cervix, which is pangkal rahim. And the third one is colorectal, usus. Dalam aspek penjagaan dan sokongan, bantuan yang ada berkisar dengan memberikan maklumat yang tepat untuk bantuan dari pelbagai kesihatan profesional. We play a crucial role in supporting patients diagnosed with breast cancer. Our roles include giving education by providing incredible information to the patients and their family members about the diagnosis, the treatment, and the possible side effects. We provide emotional support by listening to their concern and helping them cope with the emotional impact of a breast cancer diagnosis. Inisiatif kesedaran kanser payudara di Pusat Penjagaan Brunei merupakan sebahagian daripada pendekatan keseluruhan negara ke arah mencegah dan mengawal kanser sekaligus menyumbang kepada usaha untuk mencapai kualiti hidup yang tinggi matlamat kedua Wawasan Brunei 2035. Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI Negara Brunei Darussalam petang tadi mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat WI Bukit Bendera, daerah Tutong. Untuk menjadikan negara kita di Brunei Darussalam. Majlis ini diupayakan Hadir Datin Haji Masni binti Haji Muhammad Ali, penasihat WI. Majlis diisikan dengan ceramah bertajuk Manifestasi Cinta kepada Rasulullah yang antara lain menerangkan membuktikan cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan cara mengikuti ajaran serta mengamalkan sunnah baginda. Sekolah Ugama Pusar Ulang menjadi johan pertandingan peringkat akhir kuis Al-Falah bagi sekolah-sekolah ugama kawasan Brunei 1. Pertandingan diadakan kemarin di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Masna. Manakala peserta terbaik kuis dimenangi oleh Nur Alia Batrisha alias Khalisha binti Azri juga dari Sekolah Ugama Pusar Ulang. Para pemenang menerima hadiah disampaikan oleh Dayang Sunarti binti Ahmad, Ketua Unit Akademik Bahagian Sekolah Ugama Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Pertandingan kuis kendalian jawatan kuasa para pemimpin sekolah-sekolah ugama kawasan Brunei 1 bertujuan mengukuhkan kefahaman dan kecemerlangan dalam ilmu mata pelajaran ugama serta memupuk semangat dan motivasi dalam kalangan murid darjah 6 sebelum menghadapi peperiksaan sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama SSSRU. Filem Brunei Blitz merupakan festival filem paling lama beroperasi memasuki tahun ke-7 berturut-turut. Ia sebagai platform untuk filem cerita bebas dan pawagam nasional dari seluruh dunia. Tahun ini, program filem cerita terdiri daripada tayangan baru dan tajuk retrospektif dari negara-negara terpilih seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina. Perkara itu diumumkan semasa sidang media filem Brunei Blitz kali ke-7. Sidang diadakan petang tadi di Ibu Pejabat Filem Brunei Blitz di Plaza Atira. Festival filem akan diadakan pada bulan Disember tahun ini. Pertandingan dibahagikan kepada 2 kategori iaitu kategori terbuka dan 96 hour blitz atau 96 jam blitz.
Kedua-dua pembuat filem domestik dan antarabangsa berpeluang memenangi hadiah wang tunai RM3,000 bagi setiap kategori. Kategori terbuka akan menerima penyertaan bermula hari ini 13 Oktober hingga 10 Disember 2023. Brunei Film Blitz juga akan menganjurkan beberapa program dan acara baharu tahun ini. Dua warga negara asing ditahan semasa dua operasi sakat berasingan atas kesalahan di bawah Akta Imigresen. Operasi di sebuah rumah Mukim Gadong A, seorang lelaki warga negara asing dipercayai tinggal lebih masa. Individu terbabin dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang untuk siasatan lanjut. Sementara seorang perempuan warga negara asing ditahan semasa operasi di sebuah gerai makan Mukim Berakas A. Individu berkenaan telah pun dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan dan denda RM500 sebagai ganti sebatan atas kesalahan tinggal lebih masa. Kegagalan membayar denda akan ditambah 1 bulan penjara. Hukuman berkuat kuasa pada 11 Oktober 2023. Pusingan kelayakan Piala Dunia 2026. 10 perlawanan kelayakan FC diadakan kemarin yang antaranya menyaksikan skuad kebangsaan negara Brunei Darussalam bertemu Indonesia. Beraksi di Stadium Gelora Bung Karno, skuad negara tewas 0-6 kepada Indonesia. Keputusan lain, Yaman menang 3-0 ke atas Sri Lanka. Afghanistan menewaskan Mongolia 1-0. Kemboja seri tanpa jaringan dengan Pakistan. Hong Kong mengalahkan Bhutan 4-0. Nepal terikat 1-1 dengan Laos. Singapura menang 2-1 ke atas Guam. Chinese Taipei menewaskan Timor Leste 4-0. Maldives seri 1-1 dengan Bangladesh dan Myanmar menang 5-1 ke atas Macau.